Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afiqah Ayu binti Acok, nombor matrik 198732. Pada hari ini saya akan membentangkan pengalaman awal di sekolah saya yang telah saya laksanakan di Sekolah Tinggi Segamat. Saya mulakan dengan latar belakang sekolah, sejarah sekolah. Sekolah ini diasaskan pada tahun 1914 di Jalan Abdullah, Segamat. Pada peringkat awal, sekolah ini dikenali sebagai bangunan English School dan kemudian dikenali sebagai Segamat English School dan juga Sekolah Menengah English Segamat. Bangunan utama yang dibina untuk di kawasan sekolah ini adalah pada tahun 1926 dan pada masa itu, pada tahun 1930, pelajar mula dipindahkan masuk ke dalam sekolah. Dan Encik J.C. McHazel merupakan guru besar yang pertama, manakala Encik B.M. Matthew merupakan penolong kanan yang pertama di sekolah ini. Dengan pelajar pada masa itu hanya seramai 50 orang. Pada tahun 2012, sekolah ini telah diisytiharkan sebagai bangunan warisan sejarah kerana sekolah ini merupakan sekolah yang tertua dan yang pertama di Segamat. Dan seterusnya masih menyimpan gambar guru serta pelajar pada tahun 1926 dan juga gambar pengetua pada tahun 1926 masih dalam simpanan yang disimpan dalam galeri sejarah STX. Salah satu lagi keunikan bagi Sekolah Tinggi Segamat ini adalah ia mempunyai sistem saluran air bawah tanah pada padang sekolah. Hal ini akan membolehkan air cepat untuk diserap dan mengelakkan daripada padam untuk banjir semasa musim hujan. Sekolah ini juga merupakan sekolah yang tertua di Bandar Segamat dan telah melahirkan ramai tokoh-tokoh terkenal di negara. Dan misi sekolah. Misi sekolah adalah pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Manakala misi sekolah melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Seterusnya, moto yang dipegang oleh guru dan pelajar STS adalah Be Up and Doing, itu sentiasa maju. Ini merupakan lokasi sekolah. Merupakan pelan sekolah. Ini merupakan infrastruktur dan prasarana sekolah. Ini merupakan kawasan bilik darjah. Ini bengkel sains rumah tangga iaitu bilik masakan. Ini merupakan bengkel sains rumah tangga iaitu bilik jahitan. Ini merupakan dewan terbuka. Dan juga terdapat juga dewan tertutup. Koperasi sekolah, perpustakaan, makmal. Ini kantin sekolah, makmal komputer, surau Nurul Iman dan juga bilik rehat guru dan bilik refleksi. Sekolah dan bilik darjah. Ini merupakan dataran perhimpunan untuk perhimpunan yang akan diadakan pada setiap pagi. Ini merupakan taman orkid iaitu hasil kerjasama daripada Persatuan Ibu Bapa dan Guru iaitu KBG dan juga guru-guru. Ini merupakan padang sekolah dan ini merupakan bangunan utama sekolah yang dibina sejak tahun 1926 dan kekal sehingga kini. Ini merupakan persekitaran bilik darjah. Meja pelajar, jika kita lihat meja pelajar diberikan pembalut meja yang mengandungi kata-kata motivasi, iaitu siapa malas dia akan lupa. Perkara ini akan membangkitkan lagi semangat pelajar untuk menuntut ilmu. Merupakan papan kenyataan bilik darjah dan ini merupakan sudut bacaan dalam bilik darjah. Pada pengalaman awal sekolah ini, saya telah ditempatkan di bawah guru pendamping saya iaitu Cikgu Ashikin binti Syed Ahmad. Kelas yang diajar adalah kelas tingkatan 4 dan 5 bagi mata pelajaran SRT. Kelas beliau biasanya diadakan di bengkel jahitan. Saya dapat melihat bahawa Cikgu Ashikin banyak menggunakan alat bantu mengajar
papan putih sahaja, dan bahan bantu mengajar pula adalah buku teks dan soalan-soalan tahunan. Soalan-soalan peperiksaan tahunan iaitu soalan-soalan SPM tahun-tahun lepas. Teknologi yang dilakukan adalah pembelajaran berasaskan buku teks, di mana pada awal kelas Cikgu Ashikin akan mengarahkan murid, salah seorang murid, untuk membacakan topik yang terdapat pada buku teks. Kemudian Cikgu Ashikin akan mengaitkan topik tersebut dengan keadaan sebenar. Contohnya dalam pengendalian makanan, bagaimana jika kita belajar teori, dan bagaimana jika perkara tersebut dalam keadaan yang sebenar seperti di rumah ataupun di restoran. Kemudian pendekatan secara kumpulan iaitu selepas mempelajari beberapa topik, Cikgu Ashikin akan memberi tugasan secara berkumpulan di mana pelajar perlu berbincang dan juga membentangkan di hadapan kelas dengan topik yang telah diberikan. Kemudian pendekatan problem based learning. Pengukuhan yang dilakukan adalah memberi latihan dan juga nota yang perlu disiapkan dalam bentuk peta IT. Rancangan pengajaran disediakan melalui ERPH. Ini merupakan sesi PNP yang diadakan di bengkel jahitan. Ini merupakan demonstrasi dan pembentangan yang dilakukan oleh murid, dan juga murid melakukan tugasan secara berkumpul. Seterusnya, kelebihan yang dapat saya lihat dalam PNP Bilik Darjah adalah melakukan PNP di bengkel ini memudahkan lagi guru-guru untuk memberi demonstrasi dan menunjukkan contoh, kerana bengkel mempunyai peralatan yang lengkap untuk topik seperti jahitan dan juga masakan. Oleh itu, guru akan lebih mudah untuk memberikan contoh kepada pelajar. Kelemahan dia adalah suasana bengkel yang suram, bertebu dan panas, serta kedudukan pelajar yang tidak efektif menyebabkan pelajar mudah untuk merasa bosan dan juga mengantuk di dalam kelas. Penambahkan yang boleh dibuat adalah dengan melakukan aktiviti yang melibatkan pergerakan, bermain game, gallery walk dan sebagainya. Seterusnya, kelebihan yang seterusnya adalah pembelajaran berasaskan keadaan sebenar. Itu mengaitkan, seperti yang saya katakan tadi, mengaitkan dengan keadaan sebenar berkaitan dengan sesuatu topik. Kelemahan dia adalah ABM yang digunakan hanyalah papan putih dan juga BBM yang digunakan hanyalah buku teks. Perkara ini akan menyebabkan murid-murid akan cepat bosan. Oleh itu, penambahbaikan yang boleh dilakukan adalah dengan mempelbagaikan BBM dan ABM. Sebagai contoh, guru boleh menunjukkan video melalui paparan LCD dan juga melalui video-video dan sebagainya, dan juga boleh bermain sambil belajar, iaitu seperti bermain flashcard berkenaan topik yang berkaitan. Kemudian pendekatan problem based learning, pendekatan project based learning dan juga peta IT. Kelemahan dia adalah tidak menggunakan teknologi dan lebih berkomunikasi pada pelajar. Penambahbaikan yang boleh dilakukan adalah boleh mengimplementasikan penggunaan teknologi. Perkara ini akan mengukuhkan lagi pengetahuan kemahiran teknologi kepada pelajar dan juga kemahiran mengendalikan media dan teknologi kepada pelajar dan juga guru. Seterusnya, penggunaan ERPH merupakan kelebihan kerana ia lebih sistematik daripada ERPH yang dilakukan secara manual. Kelemahan dia adalah guru tidak mahir IT. Penambahbaikan yang perlu diperbaiki adalah guru perlulah menyiapkan diri untuk mempelajari IT, terutama bagi bakal-bakal guru seperti saya. Seterusnya, aktiviti kokurikulum. Pada aktiviti kokurikulum untuk uniform, saya telah menjadi kadet remaja sekolah KRS. Untuk KRS, pada masa itu mereka telah melakukan latihan kawat kaki, iaitu untuk pemilihan program kawat kaki farmasi. Uniform ini terdiri daripada 56 orang dan pengerusi akan menguruskan ahli, manakala guru akan memantau murid-murid. Kelemahan dia adalah guru tidak mempunyai kemahiran untuk kawat farmasi. Oleh itu, sedikit
beralih di situ. Kemudian penambahbaikan yang boleh dilakukan adalah guru-guru perlulah bersedia sebaiknya dari segi pengalaman dan kemahiran. Sebagai contoh, bakal-bakal guru seperti saya perlulah mengumpul sebanyak mungkin pengalaman semasa sedang belajar agar lebih mudah untuk memberikan ilmu dan menunjukkan tunjuk ajar kepada pelajar semasa di sekolah. Kelab sains rumah tangga pula, pada masa itu hanya melakukan pelantikan cawangan AJK, iaitu yang dikendalikan oleh guru sepenuhnya kerana belum melantik lagi mana-mana pengurusi. Kelab ini hanya terdiri pada pelajar perempuan sahaja. Kelemahan dia adalah kurang pendedahan berkaitan kelab dan ramai murid yang ingin menukar kelab. Penambahbaikan yang boleh dilakukan adalah dengan memberi pendedahan awal berkaitan kelab ini, menceritakan apakah aktiviti-aktiviti yang dilakukan, dan juga kita boleh merancang aktiviti yang menarik bagi sesuatu kelab itu untuk menarik lagi perhatian pelajar, tidak kiralah pelajar itu perempuan ataupun pelajar itu lelaki. Kemudian untuk sekadar permainan telah digantikan dengan latihan rumah sukan. Terdapat 5 rumah sukan iaitu Jentayu, Kaswari, Geroda, Cendrawasih dan Raja Wali. Kelemahan dia adalah semua aktiviti di sekolah diletakkan pada satu rumah sukan. So, penambahbaikan yang boleh dilakukan, guru-guru perlulah membagikan ahli-ahli rumah sukan ini dengan sama rata. Oleh itu, murid-murid yang lain akan merasa adil. Budaya sekolah adalah budaya 3S, iaitu senyum, sapa dan salam. Budaya ini akan memberi banyak kelebihan kerana akan mengeratkan lagi hubungan guru dan murid dan memberikan suasana yang harmoni di sekolah kerana hubungan guru dan murid itu sangat baik. Kemudian budaya halawatul qalbi, iaitu budaya bacaan surah Al-Fatihah dan doa penerang hati sebelum memulakan PNP. Perkara ini akan mempunyai sikap sentiasa mengharapkan pertolongan daripada Tuhan dan juga membina rohani pelajar-pelajar untuk melahirkan pelajar yang cemerlang. Kemudian budaya yang seterusnya adalah mencintai alam sekitar. Mencintai alam sekitar iaitu budaya ini pada setiap hari Rabu sekolah ini akan mengadakan gotong royong di kawasan sekolah dengan setiap unit uniform dibahagikan kepada beberapa bahagian sekolah dan murid-murid perlulah membersihkan kawasan tersebut. Kemudian budaya sekolah yang seterusnya adalah penerapan nilai murni yang diadakan pada setiap perhimpunan rasmi di mana guru-guru akan membacakan nilai-nilai murni kepada pelajar dan juga pelajar perlulah mengimplementasikan nilai murni tersebut dalam kehidupan seharian. Namun terdapat sedikit kekurangan kerana pelajar kurang memberi perhatian semasa guru membacakan nilai-nilai murni. Oleh itu, penambahbaikan yang boleh dilakukan, guru-guru boleh menyuruh murid untuk membacakan tersebut secara rawak. Oleh itu, pelajar akan lebih fokus. Kemudian budaya seterusnya adalah ini merupakan murid-murid sedang bergotong royong membersihkan budaya kerja beramal mesra kerana pada setiap hari Jumaat guru-guru akan mengadakan jamuan. Adalah berkaitan dengan awal sekolah ini mengajar saya berkaitan dengan pengalaman persediaan sebagai seorang bakal guru, kerana sebagai seorang bakal guru pengurusan masa amatlah penting, terutama semasa ingin masuk ke suatu kelas. Kita perlulah menghormati masa kerana setiap masa itu akan memberikan impak kepada proses pengajaran dan pembelajaran kita. Seterusnya saya juga mempelajari berkaitan dengan DSKP dan mempelajari berkaitan pedagogi. Pedagogi ini merupakan kaedah bagaimana kita ingin menyampaikan pengajaran itu kepada murid-murid agar mereka lebih memahami. Oleh itu saya menyerahkan diri saya untuk memperbaiki setiap kelemahan pedagogi yang dibuat agar saya dapat memperbaiki diri saya pada masa akan datang. Seterusnya, semasa saya berada di Sekolah Tinggi Segamat, dihormati oleh murid-murid dan perkara ini membangkitkan lagi semangat saya untuk menjadi seorang guru pada masa akan datang.
Sekian pada saya. Sekian, terima kasih.